Salam sejahtera dan salam Madani Malaysia. Saya Latika Prakash Naidu dari kelas DEE 2B, nombor kad matrik 10 DEE 22 F1046. Hari ini, kumpulan kami akan berhuraikan tentang perkembangan susul masa dan etika peradaban. Sebelum berbincang tentang tajuk, saya akan menguraikan tentang etika. Etika adalah berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu, sama adalah betul, buruk atau baik. Ia juga berasal dari kesedaran beragama dan pengenalan keagamaan sendiri. Pertama sekali, saya akan uraikan tentang masyarakat Melayu. Kebanyakan masyarakat Melayu bertinggal di luar bandar yang kehidupan mereka bersifat tradisional. Selain itu, mereka juga perlu mematuhi dan berkhidmat untuk pemimpin sebagai satu fasilah. Dalam ekonomi penyesuaian diri, berdikari, menghargai masa amat penting untuk mereka. Ini adalah gambar-gambar tentang adat-adat dan keagamaan masyarakat Melayu. Seterusnya, marilah kita beruraikan tentang masyarakat Cina. Dalam kalangan orang Cina, mereka akan menyatukan dan menyesuaikan pelbagai sistem kepercayaan yang berbeza. Dalam tradisi masyarakat Cina, mereka dipercayai bahawa asas bagi keluarga yang keharmonian dan stabil bergantung kepada pengurusan hubungan manusia serta ekonomi yang ada. Gambar-gambaran ini menunjukkan tentang upacara dan peraturan dimatuhi oleh masyarakat Cina. Di samping itu, saya akan menguraikan tentang masyarakat India. Orang India di masyarakat Malaysia berpecah dalam kelompok kecil mengikut bahasa, agama, sera, kelas dan kasta. Tingkah laku mereka bertutur kepada kesusastraan India iaitu Mahabharata dan Ramayana. Mereka ini amat mementingkan keluarga yang dianggap institusi yang suci. Gambaran ini menunjukkan tentang perayaan Deepavali dan tradisi masyarakat India. Akhir sekali, kaum yang lain diutamakan dalam Malaysia adalah masyarakat Kristian. Pengasas agama ini ialah Jesus Christ. Kitab suci agama mereka dipanggil Bible. Mereka juga mematuhi Bible yang mengandungi tentang penciptaan alam dan manusia oleh Tuhan dosa asal manusia, 10 rukun Tuhan dan ramalan Jesus. Gambaran ini menunjukkan tentang church mereka dan juga adat yang dimatuhi oleh mereka. Terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Kishalini Parmeswaran dan nombor pendaftaran saya 10 DEE 22 F1056. Slide yang seterusnya ialah soalan B, yang itu jelaskan contoh-contoh yang peradaban yang ingin dicapai dalam menghasilkan pembangunan syariah atau peribadi terpuji yang diperlukan oleh negara. Yang pertamanya, mengeratkan perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Selain itu, mewujudkan masyarakat yang prihatin dan menyayang. Kita melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni. Dan juga, kita merancangkan perkembangan ekonomi negara. Yang itu, persepatan masyarakat dapat dipadukan. Selain itu, keselamatan masyarakat dijamin. Seterusnya, mengekalkan kestabilan politik dalam negara. Dan kita melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni. Yang terakhir, keharmonian masyarakat boleh diwujud. Kita kesan kepada pengabaian etika yang berlaku pada masa kini. Yang pertama ialah masalah sosial lebih serius. Banyak kes rasuah pada masa kini adalah dalam kalangan eksekutif muda yang mahukan kesenangan dengan cepat tanpa memikirkan kesan akibat perbuatan berkenaan. Sekiranya ini dibiarkan, maka adalah tidak mustahil untuk generasi muda akan mengalami kejatuhan nilai murni dan sosial menjadi semakin serius di Malaysia. Selain itu, penghayatan etika dinilai murni dalam pelbagai agama dan masyarakat juga membolehkan generasi muda pada masa akan datang akan lebih bertamadun dan berketerampilan. Ini secara tidak langsung akan bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi negara
serta dapat merealisasikan wawasan negara maju menjelang tahun 2020. Selain itu, kita akan dapat tumpuk kepada aspek paduan. Seterusnya, pembangunan modul etika dan nilai mulia yang dibangunkan perlu memberikan tumpuan khusus kepada aspek perpaduan, hormat menghormati, bekerjasama dan mempunyai kualiti daya saing tinggi bagi membolehkan generasi pelajar hari ini mampu berdepan perubahan pada masa hadapan. Selain itu, penilaian terhadap subjek juga perlu dilakukan dari semasa ke semasa bagi memenuhi objektif pengajaran dan membolehkan penilaian pelajar dapat dilakukan dengan lebih baik serta berkesan. Akhir sekali, generasi muda kurang adab dan akan menyebabkan mereka akan lebih biadab dan hilang rasa hormat terhadap orang tua dan orang sekeliling mereka, dan mereka akan selalu bersikap angkuh dan sombong terhadap orang sekeliling mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusyara Fazra binti Ismail. Kad matrik saya nombor 10 GEE 22F1053. Hari ini saya akan menjawab soalan D, iaitu terangkan 3 cara untuk mengatasi cabaran-cabaran dihadapi dalam bentuk peradaban di Malaysia. Yang pertama, penerapan kewujudan pelbagai etnik dalam subjek PSV. Dalam subjek pendidikan seni, murid-murid dididik supaya meminati seni dari peringkat sekolah rendah lagi. Melalui kesenian, murid-murid diajar tentang kebudayaan dan kesenian pelbagai bangsa di Malaysia. Pendidikan kesenian ini akan membuka dan mematangkan minda murid-murid. Mereka boleh menerima dan menghormati budaya orang lain. Mereka juga minat yang boleh disemai dari peringkat awal lagi dan akan melahirkan insan-insan seni dalam pelbagai bidang seperti seni lakonan, seni tarian, nyanyian, seni lukis dan sebagainya. Insan-insan seni ini yang memahami kebudayaan dan sensitiviti bangsa lain akan melahirkan karya-karya yang bercorak perpaduan. Melalui karya-karya sebegini, ia akan membantu membuka minda individu lain ke arah kecemerlangan perpaduan. Sebagai contohnya, seorang pengarah filem menghasilkan filem yang bercorak patriotik akan memberi kesan yang positif dan prasangka baik di kalangan penonton. Yang kedua pula iaitu perkahwinan campur. Perkahwinan berlainan bangsa bukan lagi menjadi perkara baru, bahkan kebanyakannya direstui oleh keluarga kedua-dua pihak. Senario ini banyak berlaku di negeri Sabah yang mana bilangan etniknya berjumlah 42 etnik. Jika pada suatu masa dulu, perkahwinan sebegini boleh menimbulkan persengketaan antara kedua-dua etnik, tetapi pada masa kini, ianya sudah menjadi kebiasaan hasil daripada sifat tolak ansur dan menghormati antara satu sama lain. Pelbagai kebudayaan masyarakat berbilang kaum di Malaysia mula difahami dan diterima oleh kaum lain, selagi ianya tidak menyebabkan kehilangan identiti asal kaum. Sebagai contoh, budaya bertukar-tukar makanan di kalangan jiran, sambutan perayaan bersama-sama, pemberian duit raya dan sebagainya. Yang terakhir iaitu bersikap kekitaan. Dalam kehidupan seharian, kita hendaklah menunjukkan keikhlasan kita dalam menjalinkan hubungan dengan jiran dan anggota masyarakat yang berbeza warna kulit, kebudayaan dan agama. Dengan mengamalkan sikap kekitaan sesama kita, kita sebenarnya mewujudkan satu suasana hidup yang baik dan boleh menguntungkan kita semua, di samping dapat memelihara soal keselamatan hidup setempat. Kesediaan kita dalam mengamalkan sikap kekitaan ini akan menjadi contoh yang baik untuk generasi muda hari ini, dan mereka juga terdorong untuk mengamalkannya. Hal ini tentunya akan dapat menjalin semangat perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat di negara ini.
lama-kelamaan benti prasangka dan prejudis yang bersarang di dada kita tentunya akan dapat dirobohkan. Nama saya Yogen Jiran Alexander Kumar. Matrikan nombor saya ialah 10D22F1041. Kesimpulan ialah penghayatan nilai-nilai murni oleh masyarakat majmuk perlu diteruskan dan dipupuk agar diamalkan bagi membendung serta mengatasi gejala sosial dalam masyarakat ini. Kesemua agama dan budaya masyarakat yang merupakan entiti terbesar dalam negara kita iaitu Melayu, Cina dan India menyeru serta mengajar pengantunnya agar berakhlak mulia. Ketiadaan penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat menyebabkan perilaku mereka menjurus ke arah negatif. Kerajaan telah berusaha dalam memenuhi permasalahan tersebut dan sentiasa menyuburkan serta membuka ruang perbincangan dan percambahan minda agar masyarakat sedar tentang tanggungjawab masing-masing. Oleh sebab itu, setiap warga negara Malaysia perlu menghayati nilai-nilai positif yang ada dalam ajaran agama masing-masing.